Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot menengah atas bersama saya Chris MJ untuk mata pelajaran RGD bersama Cikgu Aziz. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya apakah fokus kita Cikgu? Silakan. Okey, seterusnya kita akan pergi menghasilkan bahan promosi untuk tujuan periklanan, iaitu antara contoh-contoh penghasilan bahan promosi. Antaranya kad perniagaan yang kita boleh bagi kepada pelanggan kan. Seterusnya risalah. Okey, risalah jika kita lihat di tepi Chris pun ada, yang ni pun ada. Yang ni risalah saiz dia adalah saiz A4. A4, ya. Okey. Kalau kita tengok sini, bahan promosi kita boleh juga buat rekaan seperti voucher, kupon, tiket, kalender ataupun cenderamata. Itu antara contoh dia. Macam postcard. Ya, postcard juga antara promosi periklanan. Okey. Jadi kita akan pergi kepada analisis, pentafsiran menganalisis hasil karya periklanan. Okey, ini adalah murid yang menghasilkan poster yang ada risalah yang ada di depan ni, penganjuran pertandingan e-sport. Ya, insya-Allah jika diizinkan kami akan membuat pertandingan ini pada tarikh 25 tarikh itu. So Ikmal dan juga Hakimi. Idlan. Yes, Idlan Hakimi. Okay, dan mereka ni juga adalah pemain. Sebab mereka bercita-cita untuk jadi pemain e-sport profesional. Jadi apabila masuk dalam bidang periklanan ini atau bidang reka bentuk grafik, ini adalah platform yang terbaik untuk polish mereka punya kemahiran. Okey. Jadi kat sini penerangan dia. Okey, kalau kita tengok pada yang sebelah sana, rekaan yang kali pertama. Yang warna macam hitam, warna merah jambu. Merah jambu tu, itu rekaan dia yang pertama. Ini secara digital punya rekaan. Tetapi apabila kita buat sesi konsultasi, dia menghasilkan rekaan yang seterusnya yang lebih mudah untuk orang nampak. So yang ni memang anak murid yang sediakan sepenuhnya. Jadinya bila pertama kita nakkan ada kontra tajuk dia kan. Jadi kalau kita tengok sini pun boleh ada ni, iaitu tajuk pertandingan peringkat sekolah. Mereka yang mengajukan kesemuanya untuk pertandingan ini, dan juga bila poster tu jelas dan nampak, baru orang faham. Tapi kalau yang mula-mula tu saya pernah tanya kat dia juga. Rasa-rasa nak tak guna yang ni? Cikgu tak nampak lah kata. Dia tak menarik sangat cikgu. Jadi cikgu buat konsultasi untuk penambahbaikan. Dan kertas yang ada di sana adalah kertas simili, kertas biasa. Dan yang ni cetakan dalam glossy. Jadi proses ini, lukisan itu juga mereka lukis sendiri secara menggunakan perisian tadi. Illustrator lah. Ya. Jadi dia orang lukis satu-satu. Itu tadi secara manual kita lukis guna guna pensel, takat gambar, tekak balik, itu yang proses lama. Sungguh berbakat cikgu. Ya. Sebab kita nak daripada asas dia dan kita berbalik kepada yang belakang. Yang ni? Yang ni apa cikgu? Okey, kita dah tengok kat sini pentafsiran dia. Boleh tak Chris tengok apakah perbezaannya? Okey, ada cikgu yang ni font berlainan. Okey, posisi dia pun lain. Lepas tu yang untuk yang ni tak ada jom tempah. Okey. Lepas tu cikgu kat sini dia nampak konten dia berlainan sikit kat bawah ni. Bukan berlainan sikit, berlainan sangat. Berlainan sangat. Ada lebih. Yang ni ada lebih, yang tu tak ada pula. Okey. Tu je kot cikgu. Okey, tahniah Chris boleh menganalisis dan tengok. Okey. Dekat sini apabila pentafsiran menganalisis ini kita lakukan, jadi murid dia akan tahu di mana kesilapan rekaan yang dihasilkan. Okey, yang kalau kita tengok pada bahagian yang belah kiri Chris ni, belah ni, okey. Yang ini adalah rekaan pertama. Rekaan pertama proses penghasilan idea secara digital dia lakukan. Tapi apabila dah semak semua balik, rupa-rupanya berlaku kesalahan yang major. Kesalahan major ni maksudnya yang langsung total sepenuhnya tak boleh digunakan. Apa kesalahan dia cikgu? Okey, adalah konten ataupun isi kandungan. Okey, isi kandungan dia memang salah. Sebab sekarang ni dia nak mempromosi tentang set sihat kasih ni. Tetapi dia punya isi kandungan dia untuk menghilangkan sakit badan. Jadi dia tak tally, maksudnya dia tak ada kaitan. Kan? Dia tak relevan, tak ikut tajuk dia. Apakah perkhidmatan yang dia nak pamerkan? Sama ada dia nak perkhidmatan kepada dia nak menghilangkan sakit badan ataupun perkhidmatan untuk yang urutan distress tu. Faham. Bila berlaku kesalahan dekat sini,
Mahu tidak mahu, murid kena lakukan semula. Itulah risiko yang akan didapati oleh, maksudnya murid belajar daripada kesilapan. Betul. Memang kalau dalam bidang reka bentuk grafik digital ni, memang murid kena betul-betul teliti. Okey, selalunya yang tu murid tak nak buat. Jadi dia ulang balik. Jadi bila dia orang dah betulkan, dia dah repair balik, dia dah buat balik semula. Jadi kita baru tahu, rupanya banting yang dihasilkan untuk ajak audien untuk menempah set kasih ni, nanti dia akan dapat percuma yang produk semua itulah. Okey, jadi barulah dia ada kaitan. Dan tulisan pun sangat main peranan. Kalau harga yang sana tebal, yang sini nipis. Jadi harga ni sangat penting untuk audien tahu. Dan kita tengok juga ilustrasi dia, memang murid ni lukis secara tekapan tadi. Okey. Dan Cikgu, saya nak tanya sikit, apakah elemen yang mesti ada untuk menarik perhatian audiens, Cikgu? Pertama, ilustrasi. Ilustrasi macam ni lah, gambar. Ilustrasi dia boleh jadi vektor, dia boleh jadi bitmap. Bitmap tu kita takat gambar orang yang realiti lah. Okey kan? Okey, seterusnya Cikgu, juga warna juga main peranan. Ya. Warna sangat penting. Warna yang kita ambil tu jangan terlalu pudar. Sebab penggunaan warna, kalau warna yang terang, fluorescent yang orang panggil kan. Fluorescent, okey. Tak boleh diguna pakai sebab nanti orang nak tengok banting ni di selalu tepi jalan tu tak? Betul. Kalau orang tengok silau, nanti berlaku pelanggaran pula. Okey. Jadi warna fluorescent tak boleh. Tidak digalakkan. Tidak digalakkanlah. Okey, faham. Untuk cetakan juga, kalau kita tengok tadi, konten tu tadi dia terlalu rapat. Terlalu rapat pun tidak boleh. Nanti bila cetak dia akan makan. Maksudnya dia akan potong. Dia akan terpotong. Dia akan terpotong. Kita boleh tengoklah contoh di sana. Dia akan terpotong. Yang ni lah, Cikgu. Dia terlalu rapat. Okey, faham. Baiklah. Chris pun telah berjaya menganalisis hasil karya yang telah dihasilkan oleh murid-murid cikgu. Tapi Chris nak tanya, bagaimanakah prestasi keseluruhan Chris hari ini, Cikgu? Okey. Terima kasih. Memang sangat, walaupun baru belajar, tapi boleh menganalisis dengan jelas dan boleh mengetahui di mana kesilapan, di mana pembetulan yang dibetulkan kan. Sebab ciri-ciri kalau pereka grafik ni, terutama dalam bidang periklanan, pertama ketelitian. So, kita tak nak langsung nampak ada kecatatan kat situ. Kita tak nak nampak. Nanti pelanggan marah lah kan? Betul. Sebab yang ni melibatkan kos. Macam contoh yang tadi, yang rekaan pertama tadi dah salah, memang kos totally akan hangus. Kita akan gantikan dengan yang baru. Sebab kita nak dengan pelanggan yang terbaik. Kan? Baik, faham. Jadi Chris dapat 10/10 lah juga hari ini? Ya. Cemerlang. Baiklah cikgu, dan nampaknya kita telah pun tiba ke penghujung episod kali ini. Tapi sebelum tu, mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan mengenai topik kita hari ini, cikgu. Silakan. Topiknya hari ini paling penting, pertama murid mengetahui apakah bahan yang sesuai untuk menghasilkan periklanan. Yang kedua, apabila bahan kita dah tahu, idea kita dah tahu, bagaimana proses pengolahan idea itu semestinya dengan pertama kajian lapangan. Yang kedua lakaran kecil, lakaran kasar, lakaran komprehensif. Dan fasa yang seterusnya iaitu pendigitalan, proses pendigitalan menggunakan perisian. Akhirnya sekali adalah finishing tadi. So proses ini yang perlu murid ketahui. Apabila murid telah pun mengetahui semua proses ini, mereka melalui, baru kita akan taksirkan murid ini dengan dia punya nilai tahap pentaksiran itu. Faham cikgu. Dan bagaimanakah Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton nak dapatkan bahan tambahan, cikgu, untuk topik kita hari ini? Kalau di sini macam saya selalu ingatkan kepada anak murid saya, karya kita maruah kita. Jadi buatlah kerana kita buat kerana pandangan Allah ataupun pandangan Tuhan, makanya kita tidak dikecewakan. Sebab bila kita buat sesuatu itu dengan ikhlas, segalanya akan jadi yang terbaik. Baiklah cikgu, dan bagaimanakah Chris dan juga murid-murid yang sedang menonton di rumah nak dapatkan bahan tambahan, cikgu, untuk topik kita hari ini, cikgu? So kita boleh melayari portal Delima. Di sana banyak bahan yang kita boleh dapati. Dan saya juga antara pengguna portal Delima. Memang sangat senang nak dapat senang sekarang. Portal Delima. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Bukhari selaku jurubahasa isyarat dan juga Cikgu Azi untuk kelas yang sungguh menarik hari ini. Sekian daripada saya, Chris MJ. Kita jumpa lagi hanya di Dri TV KPM. Bye semua.